أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Tariq bin Ziyad, tuan-tuan imam bila dan syiah, ashabul fadilah, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, kepimpinan masyarakat, seterusnya hadirin hadirat muslimin sidang jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Kerana pada Ramadan itu mempunyai 1001 kelebihan kebaikan yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita mengecapi segala kebaikan yang terdapat pada Ramadan itu. Maka oleh kerana itulah, kalau kita melihat para sahabat dan para salafus salih menanti-nanti dengan penuh debaran menunggu ketibaan Ramadan, satu tetamu yang sangat mulia daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak meninggalkan perkara-perkara keutamaan yang terdapat dalam Ramadan, kerana Ramadan ni datang hanya setahun sekali je. Hanya datang setahun sekali. Tambah-tambah pula pada Ramadan itu pula adanya suatu malam yang mana amalan tersebut terlebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam yang disebutkan sebagai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang ulama buat perkiraan amalan yang kita lakukan pada malam tersebut pahalanya seumpama kita melakukan amal ibadah selama 83 tahun 4 bulan. Kita ni tuan-tuan sekalian hidup tak lama. Ada orang hidup sampai setakat 60, ada orang hidup sampai setakat 70, 80. Jarang-jarang kita jumpa orang yang hidup umur dia 90 tahun ke atas, jarang. Ada pun seorang dua begitu je lah. Tetap yang rata-ratanya orang ni zaman kita ni hidup rata-rata antara 60-70, bertepatan dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammaru ummati baina sittin wa sab'in. Purata umur umat aku ni antara 60 ke 70. Sebab tu bila mana umur kita mencapai pada tahap 40 tahun, 40 tahun ni maknanya kita dah dapat dah surat, boleh kita katakan dapat surat amaran yang pertama. Nampak? Surat amaran yang pertama. Sebab tu di sisi tasawuf, di sisi ulama-ulama tasawuf,
Nah, orang yang umur dia 40 tahun ke atas, dia ni macam ibarat bahasa mudah kita panggil mayat hidup lah. Nah, sebab di sisi pandangan ulama tasawuf, umur 20, umur 21 ni kira dah tua. Nah, di sisi ulama fiqh 40 naik ke atas baru tua. Tapi dah kalau sisi ulama tasawuf 40 ni dah kira macam mayat hidup dah. Nampak tak? Sebab tu bila umur kita, bila mana kita ni masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan, maka kita ambillah peluang Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kerana pada malam pada bulan Ramadan tu ada satu malam yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Kita kejar Lailatul Qadar. Pada 10 malam terakhir tu kita laksanakan amalan-amalan yang sebaik mungkin, kerana mana tahu dalam 10 malam terakhir tu amalan yang kita buat tu kena pada Lailatul Qadar, dan insya-Allah kita akan dapat pahala seumpama kita beramal selama 83 tahun 4 bulan. Ini maha adil ni Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bagi pada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak manusia di zaman kita hari ni umur tak panjang, tetapi Allah Taala bagi Lailatul Qadar kepada kita. Tidak sama seperti mana umat Nabi yang terdahulu. Umat Nabi yang terdahulu umur mereka ni panjang-panjang. Umur umat Nabi Allah Nuh alaihi salam sampai mencecah 1500 tahun. 1500 tahun, tuan-tuan sekalian. Cuba kalau zaman kita ni ada orang yang umur jangan 1500 lah, umur 500 tahun. Belepeh tika lah jawab ni. Nak 200 tahun tak cakap nak dah belepeh tika. 100 tahun pun kecil nyata, berok nyata. Nah, ini zaman kita. Sebab tu bila mana kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan, untuk berada dalam Ramadan, maka kita ambil peluang ini dengan sebaik-baiknya. Itu satu. Yang keduanya, tuan-tuan sekalian, Ramadan ini juga merupakan bulan jihad. Ramadan ni bukan hanya setakat bulan untuk kita puasa siang. Ramadan ini bukan hanya setakat untuk kita bertarawih pada malamnya. Ramadan ini juga merupakan bulan jihad. Kerana sirah nabawiyah, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, telah membuktikan kepada kita, pertama kali puasa, pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam pada waktu itu berpuasa, yang sebelum ni mereka mungkin tak pernah puasa. Tiba-tiba hari itu Allah Ta'ala fardukan puasa dan mereka berpuasa. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji dengan peperangan Ghuzwatul Badr, peperangan Badar Al-Kubra, yang menyaksikan bahawasanya umat Islam semua kita tahu, tentera Islam waktu itu lebih kurang dalam 313 orang menentang musyrikin Mekah yang jumlahnya lebih kurang 1000 orang lebih. Nampak? Tetapi kita melihat macam mana semangat para sahabat, macam mana semangat umat Islam pada waktu itu, walaupun dalam keadaan panas terik, walaupun dalam keadaan musim itu musim kutik buah tamar. Buah tamar sedang masuk, kutik buah tamar, yang mana ada kebun tamar. Mereka kutik buah tamar untuk diniagakan. Tetapi waktu tu tinggal kutik buah tamar, sahut seruan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk berjihad, untuk menentang musuh-musuh yang telah melakukan pencerobohan dan pengkhianatan kepada Islam. Maka daripada peristiwa ni memberi gambaran kepada kita, memberi pengajaran, memberi ibrah, memberi semangat kepada kita bahawasanya Ramadan, walaupun dalam keadaan kita berpuasa, bukanlah berarti bulan Ramadan ni kita nak duduk saja dah. Bukan berarti kita nak duduk saja. Sebab ada orang kata Ramadan ni kuliah-kuliah ni berhentilah. Tak payahlah ada majlis ilmu, tak payahlah ada kuliah. Padang dah dengan kita puasa cukup dah. Padang dah dengan kita baca Quran cukup dah. Padang dah dengan kita berzikir cukup dah. Jadi kuliah ke, majlis ilmu ke, apa semua, tazkirah ke, kita berhentilah dulu. Sebab kalau kuliah pun siapa nak dengar dia kata? Siapa nak dengar orang tengah tidur? Waktu-waktu, terutama waktu-waktu macam ni, tuan-tuan,
waktu menunggu masuknya waktu Jumaat, tengah sambil-sambil duduk iktikaf, dia kata siapa nak dengar? Orang tengah mengatuk. Kalau ustaz mari cakap pun, mari tazkirah pun, mari kuliah pun, macam dia cakap saja, macam dia cakap seorang, dia kata. Nampak? Nak beritahunya walaupun kita cakap seorang sekalipun, walaupun orang yang mari itu belah-belah menunggu masuknya waktu Jumaat sekalipun, sehingga mereka tertidur sekalipun, maka dari sudut jihad ilmu tidak boleh ditinggalkan. Jihad ilmu tak boleh tinggal, kerana Ramadan ni bulan jihad. Kita memang tak sama seperti mana zaman Nabi. Jihad hulur senjata, jihad pergi ke medan pertempuran, jihad pergi ke medan peperangan, memang tak sama. Tetapi ini juga merupakan jihad. Melalui jihad ilmu ini ada satu lagi jihad yang kita lakukan. Kenapa? Jihad lawan hawa nafsu. Kita lawan mengantuk kita tu tuan-tuan, merupakan satu jihad di jalan Allah. Memang nafsu jahat. Nah, orang kata bulan puasa, bulan Ramadan syaitan tak ada. Syaitan tak ada bulan Ramadan. Memang betul syaitan tak ada, tapi nafsu yang dididik, nafsu yang ditarbiah oleh syaitan selama 11 bulan, itulah yang mengganti kerja-kerja syaitan. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita akan berasa mengatuk. Kita duduk dalam majlis ilmu, kita akan berasa lenguh lutut. Kita duduk dalam majlis ilmu, kita berasa tak selesa, tak tenteram, tak tenang, bermacam-macam rasa, bermacam-macam perasaan. Yakinlah itu merupakan nafsu yang ditarbiah, yang dididik oleh syaitan selama 11 bulan untuk mengganggu kita, untuk merosakkan kita, untuk menjauhkan kita daripada mendekatkan diri kepada Allah melalui suasana-suasana majlis ilmu seperti ini. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita kena faham. Kita kena faham pada situasi, kita kena faham pada keadaan. Ada orang kata, ustaz, waktu-waktu sebelum Jumaat ni orang tengah iktikaf. Waktu-waktu sebelum Jumaat ni orang masuk, orang nak sembahyang tahiyat masjid. Waktu-waktu sebelum masuk Jumaat ni dia masuk dalam masjid, lepas pada dia tahiyat masjid, lepas pada sembahyang tahiyat masjid, dalam mana dia beriktikaf, dia nak baca Quran. Dia nak baca Quran, dia nak baca surah Al-Kahfi yang disuruh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun mungkin dia nak baca surah Al-Waqiah, nak murahkan rezeki dia umpamanya, tak kisahlah. Jadi sepatutnya tak sesuai, tak perlu diadakan tazkirah, kuliah dan seumpamanya kerana bimbang, takut mengganggu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, nak saya nyatakan di sini bahawasanya kita kena tengok yang mana lebih afdal dan yang mana lebih aula. Memang kita tidak nafikan bila mana yang pertama, bila mana kita masuk dalam masjid, perkara yang pertama sekali kita kena buat ialah sembahyang tahiyat masjid, hatta walaupun waktu tu khatib sedang berkhutbah, walaupun khatib tengah khutbah sekalipun. Sebab ada hadis zaman Nabi SAW, ketika mana Nabi tengah khutbah, masuk seorang lelaki tengah duduk, Nabi tegur siap-siap lalu dah. Nabi kata, bangun kamu sembahyang 2 rakaat. Nabi tegur. Maknanya ketika mana berlangsungnya khutbah baik, ketika mana berlangsungnya tazkirah, kuliah dan seumpamanya, sembahyang yang hukumnya dibenarkan, disuruh, dituntut ialah sembahyang tahiyat masjid. Lain sunat daripada tu tidak dituntut. Tidak dituntut tuan-tuan sekalian. Jadi tak payahlah kita berasa nak tunjuk warak tengah-tengah kuliah ke apa benda ke, kita bangun sembahyang hajat. Kita bangun sembahyang hajat, nampak, kita bangun sembahyang sunat taubat. Warak tak kena tempat orang panggil. Warak tak kena tempat. Hak tu yang dinamakan talbis iblis, beletan-beletan iblis. Iblis kalau boleh dia tak suka kita duduk dalam majlis ilmu, dia tak suka. Iblis kalau boleh dia tak suka kita sembahyang sunat, mari sejik pun dia tak ambuh. Nampak? Tapi kita gagah kat diri kita, kita lawan, kita mari. Kita mari, dia kata ada kuliah tu. Ada kuliah tu, ustaz tu gitu, dia bisik pada telinga kita, dia bisik pada perasaan kita. Ustaz tu gitu, gini, dia kata.
pada mendengar dia belebel tak ada paleka, tak tahu paleka, dia kata baik sembahyang sunat. Kita pun mari terdetik zahir daripada perasaan kita, ya sungguh tahu benda apa ceramah pun tak tahu, kita ni detik dalam hati benda apa ni ceramah pun tak tahu, belebel tak paleka je, baik aku sembahyang sunat. Iblis pun tepuk tangan, tuan-tuan sekalian. Iblis tepuk tangan. Iblis kata kena dah hari ni, kena jerak seorang dah hari ni. Pasal apa tuan-tuan? Sebab di antara perkara benda yang iblis paling tak suka, majlis ilmu. Majlis ilmu yang paling iblis tak suka. Sebab tu iblis, dia kalau boleh tak nak anak Adam ni jadi alim, tak boleh. Biar dia seorang je alim. Memang iblis alim, kita tak nafi. Iblis ni alim, tuan-tuan sekalian. Iblis ni alim pada malaikat. Iblis ni asal tok guru malaikat. Tapi oleh kerana kesombongan dia, keangkuhan dia kepada toki kita Nabi Allah Adam alaihissalam, dia jadi sombong kepada Allah. Dia jadi makhluk yang Allah Ta'ala murka sampai kiamat. Sebab tu dia tak nak kita jadi alim. Bila kita jadi alim, kita boleh lawan dia. Bila kita jadi alim, dia akan kalah dengan kita. Bila kita jadi alim, dia tak berani, dia tak ada keupayaan, kurang keupayaan dia, kurang kemampuan dia untuk menyesatkan kita dan menarik kita sekali dengan dia duduk dalam neraka Allah. Sebab tu kita jangan terjerak dengan belitan dia. Sebab tu kita kena faham yang mana lebih afdalnya, yang mana lebih aulanya, yang mana lebih dituntutnya. Satu, antara majlis ilmu dengan sembahyang sunat. Sembahyang sunat yang hanya dituntut hanyalah tahiyatul masjid. Kemudian selesai tahiyat masjid, kita iktikaf. Satu. Yang kedua, antara majlis ilmu ataupun tazkirah dengan kita baca Quran. Ya, biasa sinonim kita masuk dalam masjid, kita akan baca Quran, betul tak? Kita akan baca Quran, tuan-tuan sekalian. Jadi kalau katalah kita masuk tiba-tiba sedang ada orang tengah kuliah, ada orang tengah tazkirah di sana, apa benda yang perlu kita lakukan? Nabi SAW sebut pada sahabat, idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Sekiranya kamu lalu ikut taman-taman syurga, kata Nabi, hendaklah kamu singgah. Nabi kata, ibarat kata gini, sahabat aku, kata Nabi, kalau kamu lalu satu jalan, tiba-tiba tempat mu lalu tu ada taman syurga, singgahlah. Mu kena singgah, Nabi kata, mu kena singgah. Lalu sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, dalam dunia ni ada ke taman syurga, ya Rasulullah? Nabi kata ada. Apa benda taman syurga yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ini? Iaitulah majalisil ilmi, majlis-majlis ilmu, majlis yang mana di dalamnya disebutkan firman Allah, majlis yang mana di dalamnya disebutkan dengan hadis-hadis Nabi SAW, disebutkan dengan perkataan kalam-kalam mutiara yang keluar daripada mulut para alim ulama. Itu yang dinamakan Raudhatum min Riyadil Jannah. Salah satu taman di antara taman-taman syurga yang Nabi kata mu kena singgah. Tiba-tiba bila ada majlis tu, kita ambil Quran, kita baca. Ini satu lagi penyakit, tuan-tuan sekalian. Dia sama ada baca slow ataupun baca kuat tu tak ada kira lah. Kalau baca kuat dia jadi masalah lain. Kalau baca kuat jadi masalah lain. Apa nama ni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Bila sebut dia kalam fastami'u lahu, maka hendaklah kamu diam. Jadi masalah. Kita tengah kuliah, tengah ceramah, tiba-tiba orang buka Quran baca kuat, yang mana Allah Ta'ala kata bila mendengar orang baca Quran, bila kamu mendengar ada orang sedang baca Quran, fastami'u lahu, mu kena diam. Dan siapa yang nak kena diam? Orang baca Quran ke orang yang tengah kuliah, orang tengah ceramah? Jawabnya kalau ikut zahir ayat ni, fastami'u lah tu, iaitu orang yang sedang mendengar baca Quran. Jadi ustaz hak tengah kuliah, tengah ceramah pula kena senyap, pasal kerana dia seorang duk baca Quran. Jadi terbalik ikut, orang panggil terbalik ikut. Pasal apa? Sebab dia baca kuat. Itu masalah baca kuat. Masalah baca slow. Saya baca slow, ustaz, saya baca slow. Baik, kita buat sesuatu ibadah lah. Baca Quran ni kan ibadah.
baca Quran, zikir dan seumpamanya, sembahyang sunat umpamanya. Nah, itu dikatakan ibadah. Kita buat sesuatu ibadah dalam keadaan ibadah. Majlis ilmu tazkirah ni pun ibadah. Tazkirah ni dituntut oleh Allah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nabi kata, dan berikanlah kamu akan peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kerana sesungguhnya peringatan itu ada manfaat, ada faedah, ada kebaikan untuk orang-orang yang beriman. Nampak? Tiba-tiba kita tak peduli kepada tazkirah, tak pedulikan pada peringatan, kita ambil Quran kita baca. Konon-konon kita kata, ustaz ni cak ayang ni, cak labi, cak ayang, cak labi, cak kura, cak khobar, habis ada belaka. Nah, ustaz ni cakap tak upalai kau ni macam-macam, kita pun ambil Quran baca. Jadi macam mana keadaan status orang yang baca Quran ni, tuan-tuan? Saya mengaji dulu, tuan-tuan, tok guru saya kata perbuatan tu makruh. Memang tak jatuh haram, tapi makruh. Bila makruh, tuan-tuan, ada pahala tak? Ada pahala tak bila makruh? Makruh ni termasuk dalam hukum syarak taklifi. Hukum syarak taklifi ni ada 5. Wajib, sunat, haruh, makruh, haram. Wajib benda yang mesti kena buat, tak boleh tidak. Tak buat dengan sengaja dosa. Itu wajib. Yang kedua sunat. Sunat ni dituntut untuk kita buat. Kalau tak buat tak ada apa. Yang ketiga harus. Harus ni nak buat boleh, nak tinggal boleh. Rasa nak buat, rasa nak tinggal. Nampak? Berasa nak buat, berasa nak tidur. Duduk rumah pukul 9 lepas main Isa sebagai contoh. Berasa nak tidur, harus tidur. Berasa tak mau tidur, harus tak tidur, ikut andamu. Bahasa mudah kau ikut mu, ikut andamu, itu harus. Yang keempat, makruh. Makruh ni adalah lebih baiknya tinggal. Tinggal boleh pahala, buat Allah benci. Walaupun tak dosa, tapi ingat kadang-kadang makruh tu pergi kepada makruh tahrim, yang hampir kepada haram. Nah, hampir kepada haram. Tak kira tahrim, tak tahrim pun asal makruh. Ingat makruh benda yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali kata, nak ciri takwa ni buat wajib yang dan sunat, tinggal haram dan makruh. Kalau buat hak makruh tak ada peluang nak jadi orang takwa. Jadi burung takwa boleh, nak jadi orang takwa tak ada di sisi Imam Ghazali. Jadi kalau kita buat agak benda hak makruh, tuan-tuan, dalam keadaan benda kita boleh tinggal. Dalam keadaan kita boleh tinggal, boleh tutup Quran sekejap. Nak baca Quran kau, baca Quran saat ni boleh, lepas ni boleh, balik nak buka karya boleh, belah-belah nak buka boleh baca lagi. Kita tak boleh nak baca, belah-belah tunggu nak buka puasa. Buka puasa pukul 7 suku, pukul 7 kita ambil Quran kita buka. Kita tak boleh? Boleh. Tak boleh ustaz. Apa? Nak tengok TV. Tu masalah mu lah tu. Masalah mu lah. Kita tak baca Quran, kita duduk iktikaf, ibadah dah. Dengan tazkirah, ibadah dah. Sebab tazkirah dalam ni ada nasihat. Ada nasihat. Tazkirah ni termasuk dalam perkara agama, yang mana agama ini merupakan nasihat. Ad-din an-nasihat. Agama itu nasihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita kena faham apa benda yang ada dalam Ramadan. Saya sebut awal tadi, Ramadan itu jihad. Maka kita mungkin tak mampu dan tak dapat nak jihad seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in pada tahun 2 Hijrah, pada peperangan Badar Al-Kubra. Tetapi kita juga boleh berjihad dalam suasana kita mujahadah binafsih. Kita jihad
lawan hawa nafsu kita, nak kita jihad untuk istiqamahkan diri kita dalam melakukan perkara-perkara yang dikira satu perkara yang baik, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa cukup sekadar ni tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan sedikit sebanyak daripada tazkirah kita pada hari ini mendatangkan manfaat pada kita bersama. Sikit sebanyak boleh kita ambil, kita amalkan bersama. Sikit sebanyak boleh kita ambil untuk kita kongsikan bersama. Kerana perkara baik ini mestilah kita kena kongsi. Ilmu ini walaupun sikit mesti kita amalkan. Ya, mesti kita kena amalkan ilmu ni walau banyak-banyak sekalipun, tapi kalau kita tak beramal maka tidak ada manfaat dan faedahnya. Tetapi ilmu ini yang sikit itu kita amalkan, maka ada manfaatnya untuk kita, ada manfaatnya untuk orang lain, dan secara tak langsung ilmu ini yang kita amalkan ini dia akan bertambah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu tuan-tuan sekalian, dan di kesempatan ni saya nak ambil masa lebih kurang 2 minit sikit lagi, ambil masa 2 minit. Saya hari ni dapat keizinan daripada pihak pengurusi masjid untuk bawa tabung bagi jemaah sini yang kenal saya tahulah. Saya kalau saya kuliah sini saya akan bawa tabung semua. Jadi tabung tu ada di luar di atas bangku sana, tabung fi sabilillah. Mana kutipannya adalah untuk sekolah saya Madrasah Ar-Ridwan, untuk pendidikan, pengurusan serta kebajikan Madrasah Ar-Ridwan, insya-Allah. Jadi mana-mana yang ada kelapangan dari sudut rezeki bolehlah beri sumbangan. Dan bukan setakat tabung yang saya bawa saja, bahkan bila kita keluar pada masjid ni, tuan-tuan tengok di masjid ini keliling tabung, maka kita bila tengok tabung derma kita jangan rasa stres. Bahkan kita kena bersyukur, kerana itulah saluran-saluran pahala kita. Kerana itulah jalan-jalan yang membolehkan kita mencapai mardhatillah. Kerana itulah jalan-jalan yang membolehkan rezeki kita itu bertambah serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepatutnya dan sewajarnya serta sayugianya kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan peluang kepada kita untuk bersedekah. Bahkan sedekah ini juga merupakan salah satu di antara amalan yang istiqamah, yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang baginda berada dalam Ramadan. Jadi itu saja tuan-tuan, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.